Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaan daripada Allah. Kita teruskan lagi muzakarah kita menerusi kitab Munyatul Musalli, di mana kita berada pada halaman muka surat 14, yang ialah perbicaraan kita berkaitan dengan 12 perkara yang mana selaku orang yang hendak menunaikan sembahyang perlu mengetahui serta mengerjakan 12 perkara ini agar sembahyang kita mencapai kepada satu tahap kesempurnaan. Maka 6 daripadanya telah pun kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Maka pada malam ini kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adapun takbir itu, hak kita kata Allahu Akbar itulah. Adapun diri mengangkat tangan itu sunat. Yang rukunnya ialah takbir itu sendiri, yakni kata Allahu Akbar. Maka kita kena tahu, kita perlu mengerjakan rukun-rukun supaya sembahyang kita sah. Maka di dalam hal itu, untuk kesempurnaan pula, kita perlu mengetahui maknanya supaya sembahyang kita itu mendapat kesempurnaan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, pengarang kita membilang satu persatu daripada rukun-rukun sembahyang, dan kita perlu melakukan di dalamnya perkara-perkara yang tertentu yang disebutkan ini agar sembahyang kita mendapat tahap sembahyang yang sempurna. Oleh yang demikian, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kesinambungan pada pertemuan kita yang lalu, katanya, adapun takbir itu, maka kesempurnaan takbir itu di dalam 3 perkara.
Untuk menghasilkan kesempurnaan bagi takbir, hendaklah kita melakukan 3 perkara yang perlu kita tahu serta kita lakukan. Mana? Pertama daripada 3 perkara tadi. Pertamanya bahawa engkau takbirkan sebagai takbir yang sahih lagi jazam. Yang pertama, hendaklah kita kata Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar ni dengan lafaz yang sahih, dengan betul. Bacaan yang kita baca tu kena bertepatan. Lagi pula jazam, maknanya hati kita putus kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ingat kepada sesuatu perkara yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita lakukan agar sembahyang kita itu menghasilkan kesempurnaan. Maka ketika mana kita mengangkat takbir, maka kita lafazkanlah. Ketika mana kita nak melafazkan takbir, maka kita lafazkanlah dengan lafaz yang betul, dengan bacaan yang betul. Jangan Allah, bukan Allah. Kemudian hati kita ingat sembahyang kita ni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Keduanya, bahawa engkau angkatkan 2 tangan berbetulan 2 telinga. Ketika mana kita melafazkan Allahu Akbar, kita mengangkatkan tangan kita berbetulan dengan telinga. Sebagaimana yang telah kita mempelajari di dalam huraian rukun sembahyang pada pertemuan kita yang lalu. Maka hendaklah kita mengangkat 2 tangan kita ini berbetulan dengan 2 telinga. Ibu jari berada di bawah telinga, telunjuk kita berada di samping atas telinga kita. Itu sunat begitu. Maka kita laksanakan agar sembahyang kita itu sempurna. Dan ketiga, bahawa adalah hati engkau itu hadir. Hendaklah hati kita ini ketika mana kita bertakbir, ketika mana kita melafazkan Allahu Akbar, permulaan bagi sembahyang, kita hendaklah hati kita tu hadir. Hati kita khabar. Hati kita itu ingat bahawa kita ni sekarang nak sembahyang. Maka engkau takbirlah dengan ta'zim. Engkau katalah Allahu Akbar itu dengan ta'zim, yakni dengan ingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Itu kesempurnaan yang perlu kita lakukan ketika mana kita takbir, ketika mana kita sembahyang. Seterusnya, adapun qiyam. Adapun qiyam, itu berdiri. Kesempurnaan bagi qiyam itu pula, untuk menghasilkan kesempurnaan ketika mana kita berdiri, itu di dalam 3 perkara. Kita kena buat 3 perkara ni untuk menghasilkan dari sudut rukun hak qiyam tu pula, qiyam kita itu sempurna. Pertama, bahawa engkau jadikan matamu itu, engkau jadikan pada tempat sujud kamu. Mata kita pandang kepada tempat sujud, melainkan ketika mana tasyahud, yang ketika kita mengucapkan illallah, maka pada ketika itu sunat kita memandang kepada jari kita. Illallah, kita terpandang pada jari kita pada ketika itu. Maka hak lain daripada tu
Khususnya ketika mana kita berdiri qiyam, mata kita hendaklah kita memandang kepada tempat sujud agar sembahyang kita sempurna. Yang pertama. Keduanya, bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah Ta'ala, yakni jadikan hati kamu itu berhadap ataupun ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika takbir pun ingat pada Allah. Begitu juga ketika mana kita qiyam berdiri, ingat hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lalai kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan ketiganya, bahawa jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Jangan kita berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, jangan. Yang mana hukum kita berpaling ke kanan ke kiri dengan muka, maka hukumnya makruh kalau kita tanpa hajat. Adapun kalau berpaling dengan dada kanan ke kiri, maka ketika itu batal sembahyang kita. Maka untuk mencapai kesempurnaan bagi sembahyang, maka hendaklah jangan sesekali kita berpaling, maknanya muka kita ke arah kanan dan juga kiri, jangan, ataupun kepada arah-arah yang lain. Hendaklah kita menundukkan kepala kita ataupun mata kita itu kepada tempat sujud. Habis. Itu 3 perkara. Adapun yang seterusnya, adapun kesempurnaan qiraah itu pula, untuk menghasilkan kesempurnaan bagi bacaan kita pula, khasnya Fatihah lah, maka hak ni pula 3 perkara. 3 perkara. Mana 3 perkara untuk menghasilkan kesempurnaan bacaan kita, qiraah kita? Pertama, engkau bacaan, yakni pertama engkau baca kita. Pertama engkau baca akan bacaan, baru masuk kita. Tu mungkin ada jatuh kau macam mana. Pertama engkau baca akan bacaan yang sahih. Baca tu kena dengan betul, bertepatan bacaan kita. Macam mana baca dengan betul, bertepatan bacaan kita tu? Kena bacaan kita ni dengan tartil, dengan bahawa bacaan kita tu tartil, yakni jangan terlalu gopoh, jangan cepat, steady bacaan tartil, bacaan relax. Jangan kita baca gopoh cepat-cepat, jangan. Yang seterusnya, taswir bagi kata bacaan yang kena, bacaan yang sahih ni, iaitu dengan bahawa ketiadaan lahnun. Jangan salah pada bacaan. Kalau salah pada bacaan, lagi pula berubah makna, maka ianya membatalkan ibadat sembahyang kita. Kena baca dengan betul, bacaan dengan tartil, bacaan yang kena. Jangan bagi salah bacaan dari sudut tajwid dan lain-lain. Baik, itu yang pertama, kesempurnaan dari sudut bacaan. Kedua, engkau baca dengan tafakkurin dan tadabburin. Tafakkurin, tadabburin akan makna bagi bacaan-bacaan, supaya sempurna bacaan kita. Ketika mana kita membaca di dalam sembahyang, kita hendaklah tafakkur, mikir, ataupun hendaklah kita perhati, kita tadabbur makna daripada bacaan yang kita baca di dalam sembahyang, bacaan-bacaan di dalam sembahyang. Dan ketiga, bahawa engkau amalkan dengan bacaan yang engkau baca itu, iaitulah lepas daripada sembahyang, keluar daripada sembahyang, hak kita baca apa?
Umpamanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami hai Tuhanku jalan yang benar. Maka keluar daripada sembahyang, jangan sesekali kita menjadi orang yang derhaka kepada Allah. Hendaklah kita bersifat dengan sifat yang baik, kerana kita telah berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menunjukkan jalan-jalan orang-orang yang benar, orang-orang yang betul, jalan-jalan yang lurus. Maka oleh yang demikian, luar daripada sembahyang kita kena beramal dengan apa yang telah kita baca ketika mana kita berada di dalam sembahyang. Luar daripada sembahyang kita amal dia. Bacaan hak kita baca tu. Itu 3 perkara kesempurnaan dari sudut bacaan. Seterusnya, adapun kesempurnaan rokok itu, adapun untuk menghasilkan kesempurnaan rokok itu, maka pada 3 perkara juga. Pertama, bahawa engkau ratakan belakang, hendaklah kamu mensamakan belakang serta lehermu. Belakang kita dengan leher kita kena sama. Ketika mana kita rokok, kepala, leher dengan belakang kena sama. Kena sama, mensamakan belakang dengan leher. Dah begitu, tafriq mafhum mukhalafah, maka jangan engkau merendahkan. Dah kita kena mensamakan belakang kita dengan leher, maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepala kamu. Janganlah kita merendahkan sangat kepala kita, janganlah kita tinggikan kepala kita, menyebabkan belakang kita tak sama dengan leher kita. Kalau tinggikan, dia jadi macam tu condongnya. Kalau kepala pula rendahkan lagi, maka dia akan jadi condong ke bawah. Nak sama. Itu untuk sempurna rokok kita. Kedua, bahawa engkau hantarkan 2 tapak tanganmu. Hendaklah kamu hantarkan, letakkan 2 tapak tanganmu, letak di atas 2 lutut kamu. Ketika mana kita rokok, tangan kita tu pula letak di atas 2 lutut kita. Jangan letak di betis, jangan letak di paha. Menyebabkan belakang tak sama dengan leher. Letak di lutut, gitu. Dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Pegang tu pula di lutut, jarangkan dia. Jangan rapat, jarangkan. Ketiga, bahawa engkau tamakninahkan rokok tersebut. Hendaklah kita diam sebentar, jangan kita bergerak anggota-anggota yang besar. Qadar bacaan subhanallah, hendaklah kita tamakninah ketika mana kita rokok. Nida Allahu akbar, sami Allah, tak ada tamakninah, kena berhenti sekejap. Bacalah subhana rabbiyal subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baca gitu. Bila kita baca, adalah tamakninah, berhenti sekejap. Dan anggota-anggota lain jangan duk bergerak lah. Jangan duk bergerak. Dan dibaca tasbih serta ta'zim dan ketetapan. Manakala kita rokok, bacalah tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih, serta baca tu dengan ta'zim, dengan hati kita itu membesarkan akan Allah Ta'ala, dan ketetapan yakni kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana kita rokok, ketika kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Adapun kesempurnaan sujud pula, untuk menghasilkan kesempurnaan sujud, maka pada ketika itu 3 perkara juga. Untuk menghasilkan sempurnanya sujud kita, 3 perkara yang perlu kita laksanakan. Pertama, bahawa engkau letakkan 2 tanganmu berbetulan dengan bahumu. Ketika mana kita sujud, kita sujud ke bawah tempat sujud, maka tangan kita letak berbetulan dengan bahu kita. Kita sujud tu berbetulan dengan bahu kita. Sebagaimana kita angkat takbir Allahu akbar, begitulah kedudukannya pada ketika mana kita sujud.
kedudukan dua tangan kita. Itu yang pertama. Kedua, hendaklah engkau renggankan dua lenganmu, renggan-renggan daripada dua lambung. Buka lengan kita ni. Ini nisbah bagi lelaki. Adapun nisbah bagi perempuan, kepek. Maknanya dua lengan tadi dengan lambung tu rapat. Adapun lelaki, renggankan. Dan jangan kamu hamparkan kedua lenganmu hampar-hampar kepada bumi, kepada tempat sujud. Jangan kita letak lengan kita ni rampak pada bumi. Jangan. Seperti anjing duduk macam tu, jangan. Itu tak boleh macam tu. Tu nak sempurnakan sujud kita tadi, hendaklah kita yang pertama, letak tangan kita berbetulan dengan bahu, renggankan dua lengan, jangan kita rapatkan lengan kita pada bumi. Setuh dengan bumi, jangan. Ketiga, bahawa engkau tamakninahkan pada sujud. Ketiga, hendaklah engkau tamakninahkan pada sujud. Minta maaf tadi, terlupa nak itu skrin. Mana dah? Ketiga, bahawa engkau tamakninahkan pada sujudmu. Ketika mana kita sujud, tamakninah, hendaklah ada tamakninah, diam semata, dan mengucap tasbih kamu serta ta'zim. Lalu tu kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, berserta dengan hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Adapun kesempurnaan duduk itu pula di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau duduk atas tapak kakimu yang kiri. Ketika mana kita duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, ketika mana kita berada di dalam duduk, situasi duduk, iaitulah duduk tahiyat lah. Maka pada ketika itu, untuk kita sempurnakan duduk tahiyat kita ni, yang pertama, hendaklah kita duduk di atas tapak kaki kiri kita. Duduk atas tapak kaki kiri kita. Dan engkau dirikan kakimu yang kanan. Kaki kanan pula kita memperdirikan. Kata duduk atas tapak kaki kiri, kemudian dirikan kaki yang kanan. Hak ni jika tahiyat awal. Tahiyat awal. Kalau tahiyat awal begitu keadaan duduknya supaya sempurna duduk kita. Dan engkau keluarkan yang kiri, kita julurkan kaki yang kiri keluar di bawah betih kakimu yang kanan. Hak ni pada tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir, keluarkan kaki kiri kita bawah betih kaki kanan kita, sebagaimana kita buat ketika tahiyat akhir. Kedua daripada kesempurnaan duduk tahiyat ni, engkau tasyahudlah dengan ta'zim. Bacalah bacaan tasyahud tu dengan hati kita nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau selawat akan Nabi dengan sempurna selawat, iaitulah selawat Ibrahimiyah. Dan akan keluarganya, yakni engkau selawatlah ke atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita baca tasyahud. Tu dia. Ketiga, engkau doa akan dirimu dan bagi segala mukmin. Yang ketiga, untuk mencapai kesempurnaan ketika mana kita duduk tu, yang mana pada ketika mana kita setelah mana membaca tasyahud, bacaan tasyahud akhir, nak mencapai kesempurnaan, tambah lagi dengan doa, dengan doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kita memberi salam. Berdoa untuk diri kita, juga berdoa kepada segala mukminin. Nanti dia akan ajar doa-doa dia nanti di dalam kitab kita ni, kalau tak silap, insya-Allah. Habis. Adapun kesempurnaan salam itu pula,
Adapun kesempurnaan salam itu pula bahawa engkau salamkan, engkau beri salam dengan sempurna. Macam mana dengan sempurna beri salam ni? Bahawa ada ia, yakni dengan bahawa ada ia beri salam tu, serta ketika mana kita kata assalamualaikum tu, kita kata tu serta niat yang sebenarnya, yakni kita nak keluar daripada sembahyang. Dan salam engkau itu akan orang yang ada pada kanan engkau. Siapa? Daripada malaikat dan mukmin yang jin, mukmin daripada kalangan jin dan juga manusia. Demikian lagi pada kiri, begitulah pada sebelah kiri. Niat ketika mana kita beri salam, kita beri salam kepada sekalian mereka-mereka yang ada di sebelah kanan kita daripada para malaikatnya, jinnya dan juga manusia-manusia yang berada di sebelah kanan kita. Begitu juga pada sebelah kiri. Tu. Akhir, adapun kesempurnaan ikhlas itu pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau tuntut dengan sembahyang itu, bahawa engkau tuntut dengan sembahyang itu, tuntut dengan, yakni akan kurniaan Allah. Ini kesempurnaan ikhlas ketika mana kita sembahyang. Hendaklah kita tuntut dengan mengerjakan sembahyang ni untuk mencari redha Allah semata-mata. Dan jangan engkau tuntut akan redha manusia sekali-kali. Jangan nak suruh orang lihat kita, nak suruh orang puji kita baik, berjuruh dan sebagainya. Jangan. Naknya ikhlas kerana Allah. Kedua, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Engkau lihat, pandang dengan hati engkau akan apa hak kita dapat laksanakan sembahyang ini, kita dah buat taat pada Allah ni, hanyalah merupakan taufik daripada Allah, hanya merupakan kuasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan tersebut. Bukan kita dak. Bukan kuasa kita yang hebat, tidak, tapi taufik, kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekuatan, maknanya tidak ada daya dan kekuatan melainkan semua itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Dan ketiga, bahawa engkau memeliharakan akan dia akan sembahyang. Hendaklah kita pelihara sembahyang, jangan tinggal sembahyang hingga hilang dirimu. Hendaklah kita pelihara sembahyang, kita kena sembahyang hingga hilang dirimu, yakni hinggalah perasaan berat atas diri kita itu dengan sembahyang, hingga hilang perasaan berat nak sembahyang. Hendaklah kita pelihara sembahyang kita, yakni hendaklah kita sembahyang tak ditunaikan sembahyang bukan kerana yang lain, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis kat situ tu 12 perkara kesempurnaan yang perlu kita laksanakan. Maka bila kita melaksanakan ke semua perkara tadi yang dibilangkan satu persatu, ketika mana kita takbir apa dia kita perlu buat, ketika mana kita rokok apa perlu kita buat, hinggalah salam apa yang perlu buat, hinggalah keikhlasan kita apa yang perlu kita ada di dalam hati kita. Bila kita laksanakan semua tadi, bila kita tahu kita amal, maka sembahyang kita tadi ialah sembahyang yang sempurna. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.